Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们真正的在主面前感恩。 Hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 我们今天有欢欢乐乐的心，能够接受今天的节目，就是庆祝主的升天节。 Di tengah-tengah segala masa penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. 在我们等待主第二次来临的时候， Tetapi biarlah firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan kami di dalam penantian ini. 是这主的话能够坚强我们，是这我们在等待的时候。 Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu 求主用的话对我们说， dan pakai kedua hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 你使用两位软弱的仆人来讲说主的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们奉主耶稣基督名求， Amin. 阿门。 Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. 平安，弟兄姐妹们。 Bersuka cita kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 感谢主，我们今天能够在一起来庆祝，我们来说上帝主耶稣升天节的一个节目。 Kita akan membaca di dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 我们今天要读的圣经就是在马太福音第25章。 Tetapi bahasa Indonesia akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti Pak Sulaiman baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 bahasa Mandarin. 牧师用印尼文读，从第一到第七节，从第七节到berapa? Iya, 13. 到13节，我们用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8 sampai 13 bahasa Mandarin. 宇宙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的却回答说：“不可如此，免得不够你们与我们同用，不如你们自己到买油的地方哪里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，拿一杯好了，同他进去分烟，门就关了。去的处女随时也来了，主啊，主啊，给我们开门。他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为人子来的那日子、那时辰，你们不知道。”阿门。 Amin. Bapak Ibu masih ingat ketika kita menikah 我们还纪念到吗？当我们结婚的时候， atau minimal masih ingat tanggal nikah kita nggak? 是不是当我们的纪念日子？ Siapa di sini yang masih bawa foto nikahnya? 在这里有没有还带我们结婚的相片？ Coba Bu Sarina tanya Pak Budi, bawa nggak foto nikah? Bawa ya, oke. 有没有带我们结婚的相片？ Bapak Ibu kami atau saya dan istri itu menikah 2012. 我跟我的太太结婚的时候是2002。 7 Januari 2012 di Lampung kami mengadakan pernikahan, resepsinya di bawah gereja karena parkiran di bawah. 我2012年的时候，我结婚的时候，我是教会的下面是在 parking 的地方那边做节目。 Saya ganteng nggak? Ganteng lah ya. 我来了。 Iya. Persiapan pernikahan itu ribet, sangat-sangat ribet. 其实那个时候我们预备那个婚宴是很忙碌的时候。 Saya ingat ketika kami ke tempat tukang foto seperti itu ya. 我记得那个时候我们到那个摄影师， Ke catering, 还有那些饮食的预备。 kemudian di total kurang lebih waktu itu 100 juta.
而那时代我们所要预备的金钱差不多100条， Itu nggak sewa gedung. 还没有说我们要住一个婚宴的分堂。 Tiba-tiba di rumah kepala saya pusing. 那时候我头疼了， Saya pikir kenapa pusing ya? Oh ternyata 100 jutanya itu kemana, kapan bisa dapat? 我记得那个100条，我要去哪里能够得到那个钱呢？ Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang pernikahan di dalam kultur Israel kuno. 我们来看以前以色列他们结婚的婚宴的方式。 Maka rasanya gambaran kemeriahan di dalam pernikahan Israel kuno itu mirip seperti pernikahan sekarang. 他们以色列的他们的婚宴好像我们现在的也婚宴差不多一样。 Bagaimana ada kedua orang mempelai raja dan ratu semalam. 就是说两位婚姻的结婚的人好像国王皇后。 Dan orang-orang datang di dalam sebuah sukacita pesta yang besar, upacara yang meriah. 他们在那里欢欢乐乐的进入他们的婚宴， Tetapi ini adalah endingnya, 这个是他的结束。 puncaknya. 在他高度的时候， Tetapi proses itu adalah proses yang sangat-sangat melelahkan. 其实他们所预备的时间是很累的。 Ketika mempelai pria bersama dengan teman-temannya datang ke rumah mempelai perempuan. 当那个时候，新郎跟他的朋友到新娘的时候， Kemudian dia menjemput mempelai perempuan itu dan menuju kepada rumah mempelai pria. 最后他请了这个新娘到那个新郎的家。 Dan setiap orang yang ikut di dalam pesta itu harus membawa obor atau pelita. 其实跟从那个新郎的人，他们要点灯。 Dan itu menjadi sebuah tradisi waktu itu. 他们那个是他们的犹太人的风俗。 Sehingga mungkin kita tanya bagaimana kalau orang itu nggak bawa pelita? 现在我要问一下，如果他们没有带灯的话，如何呢？ Maka konon waktu itu dianggap sebagai seorang yang tidak diundang tetapi memaksakan datang ke pesta pernikahan. 比如说，他们好像不邀请的人，但是他们勉强来到那个婚宴里面。 Atau seseorang yang melakukan atau berniat melakukan perampokan di dalam pesta itu. 有可能那个人是在那个宴会里面是要多打抢的人。 Sehingga Bapak Ibu ketika mempelai pria dengan mempelai perempuan menuju ke rumah mempelai pria, maka ada 10 orang umumnya para pengapit yang siap menunggu di depan rumah mempelai pria. 其实那个新人要到新娘的家的时候，有10位的陪伴新娘的人在那边等待。 Mereka duduk di depan pintu itu dan melihat kapan ini mempelai pria datang. 他们在门前等待坐下，就是要等新郎及时来到。 Kalau sekarang kita ke undangan, kita diundang jam 7 malam, umumnya mempelai itu sudah ada di tempat pesta. 现在如果我们去个婚宴7点的时候，其实那个新郎已经在里面了。 Tetapi saat itu nggak ada tuh undangan jam 7 malam, mempelai pesta diadakan dan kemudian on time sampai jam 9. 其实那个时候说7点钟婚宴，没有说时间准时到9点。 Pertanyaan dari 10 orang yang bertugas menyambut mempelai ini bertanya, kapan ini mempelai ini datang? 这个社会的陪伴的人要等及时新郎会来。 Maka dalam perumpamaan itu dituliskan mempelai itu lama tidak datang-datang. 在那里写到说，他等待的新郎很久没有来到， Menggunakan kata kronizo, 就是说多尼入， menunda. 就是要延迟。 Bapak Ibu kalau kita ke kondangan terus pengantin nunda-nunda datang, kesel nggak? 如果我们在一个宴会的时候，我们也是等待很久， Terlambat. 太迟了。 Kalau mungkin sekarang terlambat alasannya macet, seperti itu ya. 现在延迟是说我们堵车， Alasannya OTW padahal masih dandan. 其实他们说都还是在路上，其实他们还在美容， Tetapi kroniso itu terlambat. 就是都没说是他们的延迟， Butuh waktu lebih lama untuk datang. 需要多久的时间还能够来到？ Kedatangan yang tertahan. 就是有时候就他们被延迟的时间。 Pertanyaan adalah kenapa? 现在问题是说为什么？ Kenapa mempelai pria itu menunda? 为什么那个新郎延迟时间？ Kenapa mempelai pria itu terlambat?
为什么那个新郎会太迟了？ Apakah dia mandinya 2 jam, akhirnya terlambat? 是不是他洗澡的时间要2个小时？ Ternyata Bapak Ibu ada sebuah tradisi waktu itu, bahwa keputusan menjemput mempelai perempuan ada di tangan ayah dari mempelai pria. 其实那个时代有一个他们的系统习惯，就是说新娘要等待她的父母来接待她。 Jadi mempelai pria ini udah siap nih, 就是说这个新郎已经预备好了， sudah rapi, 已经很整齐了， rambutnya sudah klimis, 他的头发已经很整齐， bajunya sudah bagus, 他的衣服已经很美丽了， teman-teman mempelai prianya juga udah siap. 还有他的陪伴的新郎的人已经预备好了。 Tetapi ketika sang ayah berkata, tunggu, belum waktunya engkau berangkat. 等到他的父母说等一下，还不需要你们。 Maka mempelai pria yang sudah ganteng siap setiap saat itu berkata, oke, saya tunggu kapan ayah memutuskan saya harus berangkat. 那个新郎已经预备好了，等到父母说等一下，这个新郎说好的，我等吧。 Bapak Ibu, bukankah ini kita teringat kepada perkataan Tuhan Yesus? 这个好像我们纪念到主耶稣所说的 Kita 话。 baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. 那个时候，无论是天使，无论是一切的人，天使都不知道，除了我的父知道。 Di dalam tradisi Israel, sang ayah itu memegang peran untuk mengutus, mengizinkan sang anak mempelai pria itu untuk berangkat. 他们以色列，他们犹太人的风俗是说，他的父母来决定这个新郎几时。 Dan Tuhan Yesus berkata, kedatangan anak manusia kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya sang Bapa yang tahu kapan waktunya. 我们知道，在圣经里面说，我们主耶稣第二次再来，没有人知道，除了我的父知道。 Sehingga apa yang terjadi ketika proses kapan, waktunya, lamanya sampai kapan, maka ayat yang kelima dikatakan mengantuklah mereka semua. 因为他们等待太久了，不知道几时要来，这些社会童女全部是打瞌睡了。 Maka yang ngantuk itu bukan hanya 5 gadis bodoh. 其实他们打瞌睡的不单单是已做的5个童女， Karena dikatakan maka mengantuklah mereka semua. 其实这里面说到，他们10个童女都是打瞌睡。 5 gadis bijaksana ngantuk atau enggak? 他们聪明的是打瞌睡吗？ Ngantuk. 也是打瞌睡， Tak kesei. 打瞌睡，安度。 5 gadis bodoh ngantuk nggak? 5个已做的也是打瞌睡吗？ Ngantuk. 也是打瞌睡。 Nunggu kapan mempelai pria ini datang, kapan sang ayah itu berkata oke jalan, ngantuk dan tertidur. 他们等这个新郎及时来，等他的父亲告诉他及时才动身，他们就是睡觉了。 Bapak Ibu, John Piper pernah berkata gini tentang hal ini. 有一位神学家说的话， Dia berkata bahwa masalahnya bukan ngantuk dan tertidurnya. 现在问题是说，不是他们打瞌睡或者睡觉的问题， Karena itu adalah bagian di dalam perjalanan hidup manusia yang menantikan akan pengantin itu. 其实这个是人类在世界上所行的道，就是说打瞌睡。 Karena orang percaya dia kaitkan dengan penantian orang percaya. Orang percaya itu melakukan segala aktivitas sehari-hari di dalam kelelahan, pekerjaan, usaha, studi yang dilakukan. 因为我们知道人类在每一天生活当中要动一些的生活当中，读书啦，还有一些苦恼的工作。 Dan John Piper katakan salah satu hal yang dilakukan di dalam pekerjaan itu adalah tidur. 就是其中当中这个 John Paper 告诉我们，就是睡觉的问题。 Jadi bukan poinnya adalah ngantuk itu salah, tidur itu salah. 这个不是说他们打瞌睡或者睡觉的错， Tetapi masalahnya adalah ketika mereka dibangunkan saat kedatangan mempelai pria, mereka siap atau enggak? 现在问题说叫他起身的时候，他们已经预备好了吗？ Ketika mereka sudah tertidur dengan lelap, kemudian tiba-tiba ada suara berkata, mempelai datang, sambutlah dia. Mereka bangun dan berkata, kami siap atau enggak nih?
现在有的时候是说新郎有一个声音哦，新郎来了，你们起来。现在问题说你们预备好了吗？ Mereka itu kenapa tidur ya? 他们是没睡觉， Karena dikatakan mempelai pria itu datang tengah malam. 因为这个新郎来的时候是半夜。 Bapak Ibu pernah ke kondangan, kondangannya tengah malam mempelai baru datang. 我们有没有到一个宴会里面，他的新郎晚上才来呢？ Kalau kita diundang jam 7, mempelai jam 8, setengah 9 belum datang, kita kira-kira ngapain? 如果我们被邀请的时候7点、8点半、9点，那个新郎还没有来，我们要如何呢？ Kita pulang. 我们回家。 Kita berkata 5 menit lagi nggak datang, saya pulang. 如果再5分钟没有来，我就回了。 Tinggal ngucapin aja kan di undangan elektronik, ucapan selamat nikah. 我们就是在媒体上说，我用感谢你、祝福你。 Tapi ampau nggak aman tuh, karena ampau udah dimasukin di awal kan, jadi nggak bisa ditarik lagi. 就是我们的红包已经放弃里面了。 Tapi dikatakan di sini mempelai pria itu datang tengah malam. 在这里说到是新郎半夜才来， Datang larut malam. 真的很夜晚的时候才来， Datang di tengah malam. 在晚上的时候才来。 Ini waktu yang paling tidak dinantikan tentang kedatangan mempelai itu. 其实这个是在我们说婚姻里面是不要等待的。 Sehingga ketika mereka bawa pelita, kalau mereka dikatakan bijak, karena mereka tahu waktu ini nggak jelas nih, mempelai pria itu kapan datang, disuruh datang sama sang ayah. Sehingga saya di tengah waktu yang tidak tahu ini, maka saya bawa stok supaya pelita ini tetap menyala dan saya tidak disangka sebagai perampok atau pengganggu. 这个有5位的童女聪明的，他知道他的油灯要预备好，他所要嫁的，因为他要等待这个新郎其实来。 Sehingga 89 dikatakan pelita itu hampir redup. 第8、第9节告诉我们，他的灯差不多要灭了。 Persediaan minyak tidak ada dibandingkan dengan pelita masih menyala, minyak tambahan tersedia. 但是他知道他的灯要灭了，但是他的油灯还有预备好的油。 Maka orang yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. 他们所预备好油的人、油灯的人，就是进去了，因着他的宴会， Bapak Ibu, siap sedia itu menggunakan kata hetoimos, 就是做到黑鬼莫斯， telah dipersiapkan. 就是所预备好的。 Jadi bukan hanya telah dipersiapkan diri mereka menjadi pengapit seperti itu, 不是单单他是陪伴新娘的人， tetapi juga bicara tentang telah dipersiapkan akan cadangan minyak kapanpun itu. Yang penting saya punya cadangan minyak ini. 最重要的，他有预备他的油灯，即使他的新郎要来， Siap sedia dalam keadaan berjaga. 就是说有惊喜的预备。 Siap mengikuti kegiatan penting. 他们预备着他们所需要跟从的重要的 Siap 节目， bertindak segera. 他要预备好所要做的一切。 Dan ini bicara tentang kesiapan hati dan diri dari 5 gadis bijaksana itu. 这个说到5个聪明的女人，我们这童女所预备的心， Dan Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan dengan perintah ini, berjaga-jagalah. 这是主耶稣的命令，告诉我们要警醒。 Menjaga, bersiap, tetap terjaga, waspada. 这个告诉我们时时刻刻有预备心，有警醒的心。 Bapak Ibu, pertanyaan adalah, apa kita di dalam masa penantian ini masih punya kerinduan akan Allah? 现在问题是在我们在等待的时候，还有是我们有警醒的心来预备吗？ Apa yang kita sudah siap sediakan dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus? 我们所有预备的心，是我们要等待主基督再来的时间。 Apa kita masih punya kerinduan kepada Tuhan di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan? 是不是我们有渴慕的心，跟主的关系联系？ Apa ketika kita datang di dalam saat teduh pribadi kita itu sebagai sebuah bentuk kerinduan kita berelasi dan menantikan kedatangan Kristus yang telah naik ke surga itu kedua kali ke dalam dunia? 是不是我们在诚恳里面用诚信的心来预备？我们知道主耶稣第2次再来临的时候， Bapak Ibu, tanggung jawab orang percaya adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kali. 我们知道我们作为一个基督徒，我们的责任是要等待主基督第2次来临的时间。 Pertanyaannya adalah,
apa yang kita siapkan untuk menantikan kedatangan Kristus kedua 现在 kali. 的问题是说，我们有及时的时间来预备来应做主耶稣第二次再来。 Sehingga yang pertama ketika kita bicara tentang terus nyalakan pelitamu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, ujian dari pengenalan ini terlihat dalam kesiapan menantikan dan menyambut kedatangannya. Bapak Ibu, setiap orang bisa saja mengaku mengenal Tuhan Yesus. 很多人说他承认他知道主耶稣基督， Tapi itu tidak berarti telah benar-benar mengenal Tuhan Yesus. 这个不证明他真正的认识主耶稣基督。 Setiap orang bisa saja duduk di dalam sebuah tempat ibadah yang sama yang disebut sebagai ruang gereja. 有可能我们在教会里面能够同一起坐，同一排坐。 Setiap orang bisa saja menyanyikan lagu-lagu Kristen di dalam hari-hari mereka. 当我们每一天能够在一起唱我们基督教的诗歌， Termasuk setiap orang bisa saja dibaptis di CD, tapi dia sesungguhnya dalam hatinya belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Asal yang penting percaya, ngaku percaya, supaya saya bisa dibaptis. 很多人是在洗礼、经信礼里面，他不一定是已经承认主基督耶稣，但是他最重要的认为他要进入洗礼。 Dan semua ini diuji oleh sebuah situasi penantian. 这一切都是在我们等待的考验当中， Sebuah situasi kesiagaan menantikan dan menyambut kedatangan Kristus kapanpun di dalam 我 kesiagaan 们 itu. 要预备心，我们即使什么时候主耶稣在第二次再来。 Sehingga perumpamaan 5 gadis bijaksana dan bodoh ini menekankan perlunya orang Kristen itu mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus dengan senantiasa menaruh harapan pada hal-hal atas dan bukan pada hal-hal di bumi ini. 我们知道这个五位你聪明的，还有五位宇宙的同理的，他们那个主耶稣的比喻是说，我们有预备心，要等待主基督再来临的时候，我们不要为了这个世界，但是我要看到我们天上的父。 Bapak Ibu mungkin kita berkata, oh berarti saya yang sudah kerja buat resign supaya saya mempersiapkan hati menantikan dan mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. 是不是我们还在工作的时候，我们辞掉工作，我们那个时候要等待主基督第二次再来？ Apakah itu berarti saya yang sedang sekolah sekarang, sedang kuliah sekarang, karena harus menaruh harapan pada hal-hal di atas, saya berhenti sekolah, berhenti kuliah, kemudian saya hanya ke gereja berdoa tanpa mau melakukan apapun. 是不是我们好像念大学的人，我们已经成就的人，但是我们把它放弃，我们来到教会里面，只是多说坐下来祷告，等待基督的来临。 Oh, apakah itu berarti saya punya harta, tabungan yang banyak, deposito, aset yang besar, saya jual, dan kemudian karena saya nggak mau fokus kepada hal dunia, dan kemudian saya hanya fokus kepada Tuhan. 是不是我们很多银行的储蓄，很多银行的钱，我们把它全部卖掉，全部丢掉？这是我们在教会里面等待主耶稣基督的来临。 Apakah itu yang dimaksud dengan menaruh harapan pada hal di atas, bukan pada hal di bumi ini? 这个是说我们就盼望我们在天国的问题，不是盼望这个世界的问题。 20 tahun lalu, kurang lebih, 就是说20年前， di Bandung, 在万隆 ada seorang, bukan hamba Tuhan ya saya sebut ya, yang ngaku pendeta. 他认为他是一个牧师， Kemudian berkata kepada jemaatnya, 他对他的会友说 kita kumpul di satu tempat, 我们到一个地方来聚集， jual semua harta kalian, 我们把你一切所有的卖掉， karena Tuhan akan segera datang di tanggal ini, bulan ini, tahun ini. 就是告诉他们说主要来自什么日子、什么年代。 Bodohnya jemaat yang percaya hamba Tuhan itu jual hartanya. 这个很笨的宇宙的会友们就把他所有的卖掉。
Bodohnya jemaat yang hanya percaya perkataan hamba Tuhan tapi tidak percaya perkataan firman, jual hartanya. 他还是听他自己的神父的话，但是不听圣经的话。 Mereka kumpul nih satu tempat. 他们聚集在一起， Berdoa, memuji Tuhan, menantikan, berseru penantian kedatangan Kristus kedua. 他们祷告、唱诗，就是在那边等待主耶稣第二次再来。 Datang sih, 来了， polisi datang. 警察来了， Bapak Ibu tahu berita itu? 什么事情呢？ Bapak Ibu maksud dari apa yang dikatakan di sini bukan itu. 但是这里说的不是那个。 Ketika kita senantiasa menaruh harapan pada hal-hal di atas adalah hidup kita, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, kita tetap, hati kita tidak berpaut pada semuanya itu, tetapi tetap berpaut kepada Tuhan. 我们知道，当我们做工的时候，我们做一切的活动的时候，在一切世界上所有的时候，不是说我们把它放弃，但是我们的生命就是说要等待主基督的再来。 Kalau Bapak Ibu punya karir yang bagus, nggak perlu berhenti di dalam pekerjaan itu, tetapi ketika karirmu bagus, hatimu tetap berpaut pada Tuhan dan berkata, di dalam karir yang bagus ini, saya sedang mempersiapkan hati menyambut kedatangan Tuhan. 你如果是在一个公司你有好的地位，你不需要把它放弃，但是你的心说我这个好的地位，我预备给上帝第二次再来的时间。 Kalau Bapak Ibu di rekening punya 2-3 digit seperti itu ya, nggak perlu dijual, tetapi melalui itu maka kita berkata, puji Tuhan saya diberkati ini, dan biarlah melalui berkat ini bukan saya jadi hamba mamon, tetapi tetap jadi hamba Tuhan. 我们有时候在银行的取息里面说有几数位的时候，我们不需要把它卖掉，但是我们的心说，我们就把这一切预备来主耶稣基督。 Bapak Ibu, apa yang kita siapkan menyambut kedatangan Kristus, Tuhan Yesus yang kedua? 现在我们的心要预备什么呢？来等待主耶稣基督第二次再来呢？ Relasi, 我们的关系 interaksi 就是我们的沟通， dengan Tuhan secara pribadi dan mendalam, terus ditingkatkan, terus semakin dekat relasi, semakin dekat interaksi itu. 我们就是有个人的关系、个人的沟通，越来越亲近跟我们的上帝。 Kenapa? 为什么？ Ayat yang ke-10 jangan lupa. 第10节不要忘记。 Ketika mempelai pria itu sudah datang, mempelai 5 gadis bijaksana itu sudah masuk, maka ayat yang ke-10 dikatakan, lalu pintu itu ditutup. 在第10节告诉我们，就是新郎到的时候，那个社会聪明的童女进去跟着婚宴，连门都关起来。 5 gadis bodoh ini telah kembali ke depan pintu itu. Ketika melihat pintu itu tertutup, ketika melihat 5 teman-temannya sudah tidak ada karena sudah di dalam, maka mereka berseru meminta pintu itu dibuka. 当这个5位愚拙的童女来到的时候，看到他5位的朋友已经没有了，进去里面，他就快快的敲门要进去里面。 Tapi pintu itu dibuka nggak? 他的门开吗？ Enggak. 没有。 Pintu itu sudah ditutup dan kemudian mereka berseru, ada suara di dalam itu berkata, aku nggak kenal kamu. 他的门已经关了，他已经呼叫要开门，但是在里面有个声音说：“我不认识你们。 Nyakit nggak? ”通信不通信？ Nyakit itu bukan hanya di sini. 通信不单单在这里。 Mereka datang ke situ sebagai sebagai pengapit dari menyambut mempelai pria itu. 他们来那边是说要等待作为新郎的陪伴。 Mereka sudah tunggu sampai larut malam di tempat itu. 他们已经等待等到半夜的时间， Tetapi mempelai pria itu berkata, aku nggak kenal kamu. 但是这个新郎说：“我不认识你。 Pintu ini nggak bisa dibuka lagi. ”这个门已经不能够再开了。 Semua itu menunjukkan bukan sebatas mereka ditolak, tetapi memang mereka selama ini tidak pernah punya waktu relasi dan interaksi dengan sang mempelai pria itu.
其实这个不是说他们被拒绝，但是这个他们在生活当中很久来都没有与主有关系、与主有沟通的问题。 Bapak Ibu, seorang bernama Vernon C. Grout. 有一位叫做 Fernand Sigro， Dia bercerita tentang George Morrison. 他说到跟 George Morrison， George Morrison adalah seorang pengkhotbah paling populer di Skotlandia pada abad ke-20. 在20世纪，他是一位很出名的讲作家，在斯格兰。 Salah satu khotbah terkenal dari George Morrison adalah pintu yang selalu terbuka. 他说得到最出名的主体是说门展开，继续的展开。 Di ranjang kematian dari George Morrison, dia berseru seperti ini. 在他年终要死的时候，他说一句话： Pintu itu terbuka untukku sekarang. 他的门现在为我展开， Dan saya akan melewatinya. 我现在要经过哪边？ Sebagai seorang percaya, dia pasti telah menerima pintu menuju kemuliaan itu. 因为他是一个好的基督徒，他这个肯定能够进到那个荣耀的门里面。 Namun pintu itu tidak akan selalu terbuka. 但是这个门不是永远开着， Suatu hari pintu kasih karunia akan tertutup dan orang-orang yang tidak percaya akan ditolak dari hadirat Allah selamanya. 这个是永远爱心的门不一定永远打开，除了给我们有信心的人。 George Whitefield. George Whitefield， Suatu hari dia pernah berkhotbah berdasarkan teks ini dan pintu itu tertutup. 他有一天他讲道的时候说到这个门已经关了， Dia jelaskan tentang pintu yang tertutup itu. 他在那里解释说这个门被关了。 Tetapi kemudian ada salah seorang jemaat yang mendengar di dalam ruang ibadah itu dia berbisik kepada temannya. 当然那个会友里面有听到他们说的朋友说，他的门还有别条路。 Dia bilang gini, 他说什么？ Bapak Ibu mau tahu nggak dia bilang apa? 你知道吗？他又说的什么？ Dia bilang gini sama temannya, 他跟他的朋 tenang, 友说， tenang, pintu itu tertutup tapi masih ada pintu terbuka. 他说你们平静吧，他的门已经关了，还有别的门展开。 Kemudian George Whitefield lanjutkan khotbahnya. 最后这个 George Whitefield 继续不断的在讲下去。 Dia berkata gini, memang ada pintu yang terbuka. 他说真的有别个门已经展开。 Ada pintu yang sudah tertutup, tetapi memang ada pintu yang masih terbuka. 他说门已经关了，但是还有展开的门。 Pintu yang tertutup itu adalah pintu menuju kemuliaan Allah. 这个关的门是进入荣耀上帝的门， Tetapi pintu yang masih terbuka itu adalah pintu menuju kepada penghukuman yang kekal dari Allah. 但是这个展开的门是经过主审判永远。 Berapa 生命 banyak 死亡的道路 orang yang berkata, aku nggak peduli pintu kemuliaan, pintu untuk masuk di dalam kerajaan surga itu terbuka atau tertutup. 很多人认为这个荣耀的门，我不关怀它有开没有开。 Tetapi ketika pintu itu tertutup, 当那个门关的时候， memang masih ada pintu yang terbuka. 本来还有别个门展开。 Dan orang yang tidak pernah masuk ke dalam pintu kemuliaan Allah itu akan masuk kepada pintu yang terbuka itu. 其实没有进入这个荣耀上帝的门的时候，还有别的门展开。 Yaitu pintu penghukuman yang kekal itu. 这个门是进入永生灭亡的道路的门。 Sehingga George Whitefield berkata gini, John Whitefield 告诉我们， selama pintu kasih karunia itu masih terbuka, 是指这个爱信荣耀上帝的门还开的时候， bertobatlah. 你要悔改， Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. 你要接受主耶稣作为你个人的救主， Supaya engkau bisa masuk ke dalam kemuliaan Allah di dalam hidup yang kekal itu. 是指你能够进入永恒的门，在上帝的面前。 Bapak Ibu, pintu kasih karunia Allah masih terbuka
sampai saat ini. 我们知道现在主的爱永恒的爱的门还为我们展开。 Pintu kasih karunia Allah itu masih terbuka dan kita masih menantikan kedatangan Kristus yang telah naik ke surga untuk membawa kita melalui pintu itu dan masuk dalam kekekalan. 我们知道这个慈爱恩典的道路的门还为我们现在预备着，我们能够进入那个门。 Bagi kita yang sudah percaya pada Kristus, siap sedialah. Siap sedialah. 我们现在作为一个基督徒，我们要好好的预备， Sampai kepada Tuhan Yesus datang kedua kali. 升到主耶稣基督第二次再来临的时候。 Kalau kita yang datang saat ini dan belum percaya pada Kristus, selama pintu kasih karunia itu terbuka, percayalah. 现在这个恩门，恩典的门还张开的时候，我们现在要开始准备。 Jangan berkata nanti aja. 我们不要说等一下以后， Masih banyak waktu. 还有很多时间， Belum ada tanda-tanda akhir zaman. 我们还没有看到这个世界的末日。 Mungkin belum tanda-tanda akhir zaman secara global. Mungkin waktu kita yang nggak banyak. 甚至我们知道世界的末日是这全世界的关系，还有很多的时间。 Sehingga poin yang kedua kita baca sama-sama. 还有第二次我们来看， Setiap kita menyadari waktu yang makin singkat, karena itu kita dipanggil memberitakan keselamatan dari Tuhan. Sambil tetap menjaga diri kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau, selama pintu kasih karunia itu masih terbuka, kesempatan kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan Tuhan. 要不要我们这个慈爱的恩门还张开的时候，我们能够来到主的面前，来进入他的门。 John Calvin di dalam Institutio berkata gini, John Calvin 告诉我们， setelah melepaskan keadaan rendah dari kehidupan fana dan rasa malu salib, 甚至我们在脱离我们在软弱，还有我们知道十字架的一个丑陋。 Kristus dengan kebaikannya mulai menyatakan kemuliaan dan kuasanya secara lebih penuh. 甚至主耶稣用他真正的心来告诉我们他的荣耀，他的权柄。 Namun dia baru benar-benar meresmikan kerajaannya pada kenaikannya ke surga. 甚至他才真正的显明他来到世界在升天的日子。 Bapak Ibu saya undang kita berdiri, kita akan baca slide 大 terakhir. 家站起来。 Bapak boleh pegang. Kita baca slide terakhir dengan suara yang lantang, saudara. 1, 2, 3. Saya tidak mengetahui kapan Tuhan Yesus datang. Tapi dalam ketidaktahuan ini, saya mau hidup berjaga-jaga. Setia menantikan kedatangannya. Saya rindu berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita berdoa. 我们来低头祷告。 Mungkin setiap kami sering bertanya, di tengah-tengah segala tantangan, pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, Tuhan Yesus kapan datang? 有时候我们在生命当中，我们挑战一切的痛苦当中，我们有时候会问：几时主耶稣？ Tetapi kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada Bapa yang tahu. 因为我们知道主耶稣第二次再来的时间，没有人知道，除了父知道。 Karena itu biarlah ketika kami di dalam ketidaktahuan, kami terus dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. 甚至我们在不知道的时候，但是我们被呼召要传主的福音。 Sambil kami tetap menjaga supaya pelita iman kami tetap menyala, tetap bersinar untuk kemuliaan Tuhan. 甚至我们知道，我们要保守我们灵命的灯，就是我们的预备心。 Tuhan terima kasih. 感谢主， Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. 求主祝福每一位弟兄姐妹们。 Kalau jemaat Tuhan sudah percaya pada Kristus, kami bersyukur. 如果我们大家已经认识了主耶稣，相信主耶稣，我们要感恩。 Dan biarlah mereka terus menjaga iman mereka, menumbuhkan, mendewasakan sampai kepada akhirnya ada suara berseru mempelai itu datang. 甚至我们有里面的心，我们有瞻仰的心，我们来等待主的基督说：“新郎来了。” Tapi kalau di antara kami ada yang berkata, nanti aja percaya pada Tuhan, nanti aja untuk menjadi anak Tuhan.
如果有人说我们在等以后不，我们要等以后做主的使徒， Biarlah kami yang datang saat ini berkata, bukan nanti ya Tuhan. 现在我们要说到不是以后， Tetapi sekarang kami mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. 现在我们要开始接受我们的主耶稣做我们的个人的救主。 Kami juga mau nanti masuk di dalam pintu dan memasuki kemuliaan hidup yang kekal itu. 甚至我们要进入那荣耀的门，你恩爱的门，是这永恒的门。 Kami tidak mau nanti bukan masuk ke pintu kemuliaan Allah yang kekal, tetapi masuk kepada pintu kebinasaan yang kekal. 不要说我们进入那永恒生命的门，但是我们进入灭亡的门。 Karena itu kami ingin menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. 就是因为这样，我们要认我们的主耶稣作为我们个人的救主。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督名求， Amin. 阿门。